Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. InsyaAllah kitab yang kita nak baca ni nama dia Al-Ibanah wal-Ifadah fi Ahkamil Haidi wal-Nifasi wal-Istihadah ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, karangan Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf. Jadi pengarang dia masih hidup lagi. Pengarang dia masih hidup lagi sekarang ni. Al-Ibanah wal Ifadah. Jadi dalam ni ada beberapa pengajian lah. Dia himpunkan dalam ni durus. Maknanya dia tariqah yang sesuai lah untuk permulaan orang nak mengaji bab bab haid dan juga apa yang berkaitan dengan haid, nifas dan juga istihadah. Maknanya dia punya tariqah yang macam mana kita mengaji, banyak kita mengaji sekarang ni. Dia buat dalam bentuk durus. Ada dari dars yang pertama, dars yang kedua, dars yang ketiga sampailah yang ke-8. Ada 8 durus dalam ni. Nanti kita akan tengoklah, kita akan baca satu persatu insya-Allah. Baik. Dan niatnya ada 8 dars. Ataulah niat nak baca 2 majlis, tapi mungkin tak ada kot 2 majlis. Sebab hari ni pun sekadar mukadimah saja dulu. Sebab itu kalau ingat, kalau boleh nak satu hari tu boleh 4 dars. Tapi mungkin kita kena tafsil sikit bab berkenaan dengan istihadah. Maknanya itu mungkin agak ambil masa yang agak lama. Dia tengoklah berapa hari boleh habis. Yang penting sebelum Ramadan habislah insya-Allah. Mungkin 3 hari atau 4 hari. Tengok keadaan lah, tengok kesihatan macam mana. Baik. Dekat apa lagi? Dan kitab ni pun ada terjemahan dia. Ustaz Nazrul Nasir ada terjemah kitab ni. Apa tadi bagi nama ni tak ingat. Itu ada dia bagi hadiah itu. Apa dia? Ingat nama dia? Tak ingat nama kitab dia. Ada. Dan di depan kitab dia tu adalah dia punya Rasulullah Sayyidina Muhammad. Orang kata macam kata-kata penghargaan macam itulah daripada Habib Ali Al-Baqir. Dan anda baca kitab ni anda baca kitab ni, anda baca dengan Habib Ali itulah, Habib Ali Al-Baqir, dia anak murid kepada Habib ni, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir As-Saqaf. Ada beberapa pengajian yang anda tak hadir. Ada dalam YouTube, tapi cuma tak habis. Saya tak tahu kenapa tak habis. Mungkin ada rakam tu ada masalah ke. Yang ni ada tak silapnya pengajian dalam 8 pengajian. 8 pengajian, maknanya satu hari itu satu dars. Tapi cuma ada 5. Ada 5 pengajian. Yang 3 hari tak tahu pergi lepas mana. Apalah, aku lihat kita akan baca kitab ni. InsyaAllah kita taklik lah mana-mana yang berhajat kepada taklik, dan kita akan tafsir mana yang berhajat kepada tafsir. Baik, muka surat 7 sama tak? Muka surat 7 Bismillahirrahmanirrahim tu sama. Okey, sama. Baik. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dia kata, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu tu fardu atas tiap-tiap muslim. Ini tiap-tiap muslim, sama ada laki-laki dan juga perempuan. Yang ni alaman ittasafa bil Islam, iaitu atas orang yang bersifat dengan Islam, daripada laki-laki ataupun perempuan. Fal hadis yufidu wujuba ta'allumil ilmi. Dan hadis ni dia memberi faedah, beri faham kepada kita wajib menuntut ilmu. Jadi ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Itu kita dah sebut dah dalam pengajian dulu. At-tafaqquh, ada fardu ain, ada fardu kifayah dan ada mandub. Baik. Wa minal ilmil wajib 'alal mar'ati an tata'allama ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah. Dan daripada sebahagian daripada ilmu yang wajib ke atas wanita, sebahagian daripada ilmu yang wajib ke atas wanita ni nak sebut ilmu yang wajib ke atas wanita, an tata'allama, bahwasanya dia mempelajari, dia mengaji, ma tahtaju ilaihi, apa yang dia berhajat kepadanya. Apa dia yang dia berhajat? Min ahkamil haidi wan nifasi wal istihadah, daripada hukum ahkam haid, nifas dan juga istihadah. Yang ni ilmu berkaitan darah dia. Sebab ilmu ni Allah Sayyidina Ahmad, sebab darah ni hanya ada pada perempuan, tak ada pada lelaki. Haid, nifas dan juga istihadah, ketiga-tiganya darah. Jadi berhajat kepada ilmu untuk membezakan darah yang keluar tu haid ke, darah yang keluar tu nifas ke, ataupun darah yang keluar tu istihadah. Tiga-tiga darah. Fa in kana zawjuha aliman, maka jika suami dia tu orang alim maknanya alim bab ni, tak semestinya alim tu alim semua. Faham tak? Alim bab ni, bab haid, nifas, istihadah ni, lazimahu ta'limuha, lazimlah akan suami ni mengajarkan isteri tadi. Dia kena ajarlah. Dan bini dia tak tahu. Wa illa, dan jika tidak, yakni wa illam yakun aliman, jika suami itu tak alim, bab haid tak erti, falahal khuruju li su'alil ulama, maka harus bagi perempuan itu keluar daripada rumah dia untuk menanyakan para ulama. Boleh dia keluar untuk bertanya para ulama. Bal yajibu alaihal khuruj li su'alil ulama, bahkan wajib ke atas dia keluar untuk bertanya para ulama. Sebab benda ni berkaitan dengan banyak perkara. Jadi kita akan tengoklah, berkaitan dengan banyak perkara. Antara yang pentingnya solat dia tu. Solat dia, puasa dia, taharah dia, berkaitan dengan buluh. Jadi wajib dia keluar untuk bertanya para ulama. Yang ni orang yang alim. Bukan wajib dia ditanya orang yang alim tentang syariat semua ni. Tak, maknanya alim, hatta orang tu dia alim bab haid je. Dia pergi tanya. Wa yahrumu 'ala zawji an yamna'aha. Jadi kalau suami dia tak alim, nak tanya suami dia tak tahu, nak suruh suami dia ajak, suami dia tak boleh nak mengajak, maka waktu tu haram bagi suami dia. Jadi bila ini dia nak keluar, haram bagi suami dia, yahrumu 'ala zawj an yamna'aha, haram atas suami dia tegah isteri dia daripada keluar rumah untuk tanya para ulama. Illa, kecuali an yas'alahu wa yukhbiraha, kecuali dia kata tak apa, abang yang pergi tanya. Dia kata tak payah keluar, dia yang tanya, ada masalah apa bagi tahu. Jadi dia dah faham dah masalah tu, jadi dia pergi tanya alim ulama berkenaan dengan apa yang dihadapi oleh isteri dia. Illa an yas'alahu wa yukhbiraha. Waktu tu boleh dia tegah. Summa inna ta'alluma hadhil ahkam yu'addu minal fiqhi alladhi huwa min alamati iradatillahi bi'abdihil khair. Kemudian
Sungguhnya ta'allum, mempelajari hukum ahkam haid, nifas, istihadah ni dia dikira ataupun dibilang daripada fiqh yang mana ianya adalah daripada alamat Allah Ta'ala mengkehendaki kebaikan kepada seorang hamba tu. Haitsu jaa anhu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengannya kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi faham, Allah akan bagi faham dia dalam agama dia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Maknanya khairan kamilan, kata ulama. Tanwin dekat khairan tu li ta'zim. Maknanya siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengannya kebaikan yang sempurna, kebaikan yang sempurna, Allah Ta'ala akan bagi faham, akan bagi dia faham dalam agama dia. Jadi orang yang Allah tak bagi dia faham, nisbah dengan orang yang Allah Ta'ala bagi faham, kuranglah. Faham tak? Kurang. Di sana ada yang Allah tak bagi khair langsung, iaitu orang kafir. Orang kafir. Sebab kalau ikut faham daripada hadis ni, hadis ni dia bagi zahirnya bagi faham orang yang tidak faqih dalam agama, dia ni diharamkan kebaikan, diharamkan daripadanya kebaikan. Tapi dijawablah, dijawab bahwasanya dia tidak dapat khair yang kamil. Adapun aslul khair dia dapat, iaitu iman tu. Faham tak? Aslul khair dapat. Di sini wal muradu man yuridillahu bihi khairan kamilan bi syahadati tanwini ta'zim. Fa kharaja man lam yuridillahu bihi khairan aslan wa huwal kafir. Maka terkeluarlah orang yang Allah tak kehendaki dengannya kebaikan langsung, iaitu orang kafir. Dan wa man arada bihi khairan lakinnahu ghairu kamil wa huwal mu'min alladhi lam yafqah fid din. Jadi terkeluar daripada hadis ni satu orang kafir, iaitu orang yang Allah tak kehendaki langsung kebaikan kepada dia. Dan yang kedua, orang yang Allah Ta'ala kehendaki dengan dia kebaikan, tapi kebaikan tu ghair kamil, iaitu orang yang tidak yang tidak lam yafqah fid din, yang tidak faqih, yang tidak faham pada urusan agama dia. Sebab tu kita beragama yang pentingnya faham. Kita faham dalam apa yang kita buat. Bukan semata-mata dengan semangat. Yang pentingnya faham. Supaya tidak tanduk kita tu dipandulah, dan juga kita faham apa yang kita buat. Sebab tu penting sangatlah. Penting. Dia sebenarnya penting, dua-dua penting. Orang kata semangat tu penting juga. Tapi semata-mata semangat bahaya. Bila dia tidak dipandu dengan hikmah, maka cukup bahaya. Dia kerja nak ke depannya. Dia tak ada strategi kadang-kadang sebab terlampau semangat. Sebab tu pentingnya perlunya orang tua. Perlunya hikmah orang tua-tua. Jadi bila kita orang muda, kita tinggalkan orang tua-tua ni, seolah-olah kita pandang rendah tu orang dulu-dulu dan sebagainya. Kita memperlekehkan petua-petua dan sebagainya. Itu satu jadi bahaya jugalah. Sebab kita hanya dipandu dengan semangat kita. Sebab tu kata Syekh Sya'rawi, maknanya kita berhajat kepada semangat orang muda dan hikmah orang tua-tua. Jadi semangat kita orang muda ada semangat. Orang tua sebab mereka semangat ada tapi kudrah tu kurang. Orang muda ni ada semangat dan ada kudrah. Jadi dia kena dipandu dengan hikmahnya orang tua-tua. Itu penting itu, maknanya bila kita mengaji, kita bertalaki, kita ada sohbah dengan guru. Jadi guru ni dia akan memandulah. Sebab dia dah terlebih dahulu dapat tarbiyah, dapat sohbah, dia bersohbah dengan guru yang lain. Jadi dia boleh pandu pula orang yang selepas dia. Jadi kalau kita tidak ada bimbingan, habis ya. Faham tak?
Bila kita tidak dibimbing, maka kita pun nak jalan pun tak ada bimbingan. Ikutlah jalan macam mana agak boleh ni. Asal nak tidang kita tidang, asal nak buat ni kita nak buat ni. Anda kita boleh buat apa suka hati. Okay, tak ada bimbingan. Sama ada tak sampai pada tujuan ataupun sampai tapi lambat. Jadi orang yang Allah Ta'ala balik orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, Allah Ta'ala bagi dia faham dalam agama dia. Jadi bila kita Allah Ta'ala letak kita mengaji agama ni satu nikmat. Satu nikmat. Allah Ta'ala sibukkan kita dengan mengaji ni. Dan kita dapat faham dengan agama. Jadi Allah SWT, bila kita baca hadis ni kita seronok. Kita seronok tu jadi satu penyeronok kita lah. Satu penyeronok kita. Mudah-mudahan kita ni termasuk daripada orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki dengan kita ni kebaikan. Tapi dengan syarat ikhlas. Dengan syarat dia ikhlas dan juga adamur riya. Ini kerana Allah Ta'ala. Bukan nak lawan dengan orang lain, nak tunjuk kata pandai dan sebagainya. Kemudian wa musahamatan fi nashril ilmi alwajib wa tablighi da'wah a'datu hadhihi durus al-fiqhiyah fi ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Musahamah ataupun kita musyarakah. Kerana nak musyarakah, nak musyarakah pada menyebarkan ilmu yang wajib dan menyampaikan dakwah, maka aku sediakan beberapa durus fiqhiyah ni pada hukum ahkam haid, nifas dan juga istihadah. Wa qad jama'tu hadhihi risalah min kutubi a'immatina syafi'iyah ridwanullahi alaihim. Jadi aku himpunkan risalah ni, aku ambil daripada beberapa kitab imam-imam kami yang bermazhab Syafi'i ridwanullahi alaihim, wa aktsaruha mustafadun min risalati syekhina al-allamah Muhammad bin Ali al-Khatib. Kebanyakannya aku didapati daripada diambil istifadah daripada risalah guru kami al-allamah Muhammad bin Ali al-Khatib. Kat mukadimah awal itu ada dia bagi kata-kata tu. Takdim tu kita adalah dia ada satu risalah, nama dia risalah fil ahkamil haid wan nifas wal istihadah. Elok baca yang ni dululah. Elok baca yang ni. Dia boleh nak baca yang tu, tapi yang tu agak ada tafsir dan sebagainya. Lebih agak susah sikit daripada yang ni. Yang kita baca kitab Muwafiq Masbuk tak? Muwafiq Masbuk kita baca tu risalah tu. Itulah tuan dia juga tu. Risalah aku ada hakam nyatakan hukum hakam Muwafiq Masbuk. Habib ni juga, Habib Muhammad bin Ali al-Khatib. Lepas tu dia ada buat tulis risalah juga pasal sujud sahwi. Lepas tu dia tulis risalah juga pasal puasa. Dan dia ada risalah pasal haid nifas dan juga istihadah. Wa aktsaruha mustafadun min risalati syekhina al-allamah Muhammad bin Ali al-Khatib hafizahullahu, ni pun hidup lagi, hafizahullahu wa matta'a bihi fi khairin wa afiyah wallati fatahat mughlaqa masailil haid. Yang mana risalah dia ni telah membuka masalah haid yang kita kata susah ataupun terkunci. Jadi dia buka risalah ni, dia memudahkanlah yang mana agak susah, terkunci, tak terbuka, tak nampak. Jadi risalah ni membantu. Waqad qassamtu hadhihi durus ila samaniyati durusin kalati, dan aku bahagikan pengajian-pengajian ini kepada 8 pengajian seperti mana yang berikut. Ad-darsul awal muqaddimatun ammah haula dima al-kharijah minal farji. Jadi yang pertama muqaddimah umum berkaitan dengan darah-darah yang keluar daripada faraj. Ad-darsus tsani sinul haid wa sifati wa alwani wa muddatih. Pengajian yang kedua iaitu umur haid dan sifat darah haid, warna dia dan juga mudah tempoh dia. Ad-darsus salis at-tuhru minal haid wan nifas, suci daripada haid dan juga nifas. Ad-darsul rabi' fin nifas wa muddatihi wa ma yata'allaqu bihi minal ahkam. Mula masuk berkenaan hukum akam nifas. Pada menyatakan hukum akam nifas dan juga tempoh nifas, sekurang-kurang nifas, kebiasaan nifas dan kebanyakan nifas.
dan wa ma yata'allaqu bihi, dan apa yang berkait dengan nifas daripada hukum ahkam. Ad-darsul khamis fi ma yahrumu bil haidi wan nifas. Kajian kelima iaitu apa yang haram dengan sebab haid dan juga nifas. Ad-darsus sadis at-ta'rif bil mustahadah wa ma yalzamuha. Pengajian yang keenam iaitu ta'rif dengan definisi mustahadah dan apa yang lazim akan perempuan mustahadah. Ad-darsus sabi' al-mustahadah fil haid. Ad-darsus tsamin al-mustahadah fil nifas. Jadi orang istihadah ada istihadah fil haid dan juga ada istihadah fil nifas. Ada 7 kategori itulah istihadah. Jadi darsus sabi' itulah kita akan mengaji bab 7 kategori ni, mustahadah fil haid, dan darsus tsamin iaitu kita akan mengaji pula 7 kategori mustahadah fil nifas. Wa as'alullaha ta'ala an yaj'ala hadzal amala khalisan liwajhihil karim wa arju wa amulu mimman ittala'a alaihi far'a fihi khata'an an yunabbihani alaihi wa jazahumullahu khairal jaza wa qad ana awanu syuru' fil maqsud bi aunil malikil ma'bud fa ila darsil awwal. Baik. Ad-darsul awwal muqaddimatun 'amatun haula ad-dima'il kharijah minal farji. Pengajian yang pertama iaitu muqaddimah umum berkaitan dengan darah-darah yang keluar daripada faraj. Jadi adamul khariju minal farji imma an yakuna haidan aw nifasan aw istihadatan la wala rabi'a laha. Wa likullin min hadhihi ad-dima' ta'rifun yatamayyazu bihi an ghairihi wa sawfa nubayyinuha insyaallah taala. Jadi darah yang keluar daripada faraj perempuan ni 3. Darah haid, darah nifas dan juga darah istihadah. 3 ni ya. Tiga ni tak ada yang keempat. Boleh kan? Kita baca lah. Tulis. Jadi kita dah bagi dah itu, kita buat darah yang keluar daripada faraj perempuan. Ada 1 haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga istihadah. Kemudian takrif dia lah. Kita akan sebutkan takrif dia. Lepas tu aqallul haid, aghlabul haid, lepas tu aksarul haid. Lepas tu nifas, kurang-kurang nifas, kebiasaan nifas dan kebanyakan nifas. Lepas tu apa itu pula darah istihadah, lughatan wastilahan. Jadi dan tiap-tiap satu daripada darah ni ada takrif. Tiap-tiap satu ada takrif. Haid ada takrif dia, nifas ada takrif dia, istihadah ada takrif dia. Yang dengan takrif ni kita dapat bezakan salah satu dengan yang lain. Dan dia akan terangkanlah satu-satu. Awalan al-haid. Yang pertama haid. Ta'riful haid. Damul haid syar'an huwa damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Ta'riful haid. Dia terus masuk pada syarak. Pada lughah dengan mana as-sayalan. Al-haid dengan mana as-sayalan, dengan mana mengalir. Hadal wadi apabila idza sala ma'uhu. Bila air wadi itu mengalir disebut hadal al-wadi. Ataupun pokok bila dia punya sumuh, getah dia dah mengalir turun pun disebut juga hadat. Hadat asyajarah. Maksudnya dia punya idza sala sumuha. Bila dia punya sumuh, getah dia dah mengalir. Adapun pada syarak damu jibillatin, iaitu darah jibillah, darah tabiat. Itu pun bahas kadang setengah orang sebut semula jadi. Setengah orang tak suka sebut semula jadi. Sebutlah nama semula jadi, tapi bukan Allah Taala lah yang buat. Damu jibillatin, itu darah tabiat yang keluar daripada aqsa rahimil mar'ati, yang keluar daripada hujung rahim wanita. Yang keluar daripada hujung rahim wanita. Paling jauh sekali, bahagian yang paling jauh sekali. Keluar tu pula ala sabilis sihhah. Keluar atas jalan sihat, bukan kerana penyakit. Keluar kerana sihat. Perempuan yang sihat keluar darah. Ini kita sebut dah beza darah haid ni darah. Dan selalunya orang keluar darah dia sakit. Kita keluar darah kat hidung, keluar darah kat telinga,
keluar darah kat mulut, muntah darah ke, keluar darah di badan kita, itu maknanya sakit. Tapi haid tak. Kalau tak keluar darah, orang tu sakit. Orang tu yang sakit. Ghalibnya macam itulah. Jadi keluar dia daripada aqsa rahimil mar'ati ala atas jalan sihat, yakni kerana sihat bukan kerana sakit, min ghairi sabab. Min ghairi sabab, yakni tanpa sebab. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi dia ada waktu-waktu dia lah, tak sama sebagian perempuan dengan sebagian yang lain. Ada keluar awal bulan, ada keluar tengah bulan, ada keluar akhir bulan. Syarhut ta'rif. Al-haidu fi syar'i yatadammanu fi ta'rifihi arba'ata asya'. Jadi haid pada syarak, tu mengandungi 4 perkara dalam takrif dia. Jadi dalam takrif tu ada mengandungi 4 perkara. Yang pertama, annahu damu jibillatin, ai taqtadihi ittiba'us salimah. Yang pertama disebut dalam takrif damu jibillah, ai taqtadihi ittiba'us salimah. Maknanya darah jibillah, iaitu kita kata darah yang mana menuntut akannya oleh tabiat yang normal. Satu tabiat yang normal maknanya adalah darah tersebut. Tabiat perempuan yang normal, yang tidak ada penyakit, yang elok, maka dia ada darah haid. Saniyan an yakhruju min aqsa rahimil mar'ati wal aqsa wal ab'ad. Dan yang kedua, darah tersebut keluar daripada hujung rahim wanita. Maknanya apa ni yang paling jauh sekali. Sebab al-aqsa maksudnya al-ab'ad. Wal aqsa wal ab'ad, yang paling jauh. Jadi dia keluar daripada kawasan yang paling jauh. Daripada rahim wanita. Salisan annahu yakhruju ala sabilis sihah min ghairi sabab, bi khilafi damin nifas wal istihadah. Yang ketiga, dia keluar atas jalan sihat tanpa sebab. Bersalahan darah nifas. Darah nifas ada sebab. Sebab dia beranak. Sebab dia beranak. Wal istihadah, yang ni sebab sakit. Dia damu illah. Istihadah ni damu illah. Kita akan tengok takrif dia. Rabi'an anna lahu awqatan makhsusatan. Yang keempat, bahwasanya bagi haid ni waktu-waktu yang tertentu, waktu-waktu khusus. Falahu aqal walahu aksar walahu ghalibun kama sayati insya-Allah taala. Bagi dia sekurang-kurang waktu sekurang-kurang haid, ada baginya kebanyakan haid, dan ada bagi ghalib haid. Maksudnya fi awqatin makhsusah tu ni sekurang-kurang haid, kebanyakan haid, ataupun kebiasaan haid. Al-aslu fil haid, asal pada haid. Al-aslu fil haid qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahharun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad berkaitan dengan haid. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tanya Nabi berkaitan dengan haid. Jadi apa yang dafek yang boleh menyebabkan mereka tanya berkaitan dengan haid ni? Dafek yang boleh mereka tanya berkenaan dengan haid, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab dulu orang Yahudi bila perempuan mereka haid, mereka tak duduk sekali, mereka tak makan sekali, mereka tak minum sekali. Orang Yahudi mereka berbeza dengan orang Nasara. Nasara ni haid dengan tak haid macam tak ada beza. Haid dengan tak haid tak ada beza. Haid pun mereka datangi perempuan mereka, tak haid pun lagilah. Tak. Jadi orang Yahudi macam tu. Dia
apa ni Allah Sadar saya hormat. Mereka tak makan sekali, tak minum sekali dan tak duduk sekali. Ada orang rumah asing. Ni duduk tempat lain, ni duduk tempat lain. Sampai teruk macam tu. Okey. Jadi bila datang Islam ni, apa ni, sahabat-sahabat ni nak tahulah adakah hukumnya sama. Hukumnya sama. Kan dulu mereka kan banyak juga tanya orang Ahlul Kitab, orang Yahudi. Mereka orang alim. Mereka orang ada Ahlul Kitab, mereka orang alim. Jadi nak tanyalah apa yang berkenaan apa ni, wa yasalunaka anil mahid. Adakah hukumnya sama seperti seperti mana hukum orang-orang Yahudi ni, seperti mana yang mereka lakukan pada jahiliyah. Jadi Allah sanad Nabi pun, mereka tanya Nabi SAW. Lalu Allah Ta'ala suruh Nabi jawab, kul, katakanlah, huwa adhan. Haid itu adalah kotoran, kotor, ataupun kotor dan apa ni, yang menyakiti, kotoran ataupun ya menyakiti. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka apa ni, tinggalkanlah perempuan tu fil mahid. Kalau tadi mahid masdar mimi awal tadi, masdar mimi. Yang kedua ni fil mahid, waktu haid. Maka tinggalkanlah perempuan, yakni isteri kamu pada ketika haid, pada waktu haid. Pada waktu haid. Jadi tinggalkan ni, sekarang ada sebahagian sahabat dia faham zahir. So tinggalkan perempuan, tinggalkan isteri, tinggal terus ya. Tinggalkan isteri. Ini tak duk sekali. Lepas tu mereka pergi report, pergi ngadu dekat Nabi SAW. Lepas tu Nabi pun apa ni, ada kisah dia lah. Akhir kali Nabi cakap bukanlah maksud apa ni, terangkanlah maksud kat situ bukanlah tinggal, suruh tinggal terus. Maksudnya jangan apa ni, fa'tazilun nisa, maknanya tinggalkan perempuan tu tinggal jima'. Yani fa'tazilu, yani ay utruku wata'ahunna, yani tinggalkan jima' perempuan-perempuan kamu. Bukan suruh tinggal, tak makan sekali, tak minum sekali, tak boleh duduk sekali. Bukan itu maksud dia. Jadi fa'tazilun nisa, maknanya fa'tazilun nisa ni fa'tazilu wata'ahunna. Jadi tinggalkan daripada jima' mereka pada waktu haid. Wala taqrabuhunna, dan jangan kamu dekati mereka. Yani jangan kamu dekati mereka dengan jima' hatta yatahurna, sehinggalah mereka suci. Fa iza tatahharna, maka jika mereka dah mandi, fa'tuhunna, maka datangilah mereka. Min haitsu amarakumullah, datangilah mereka daripada tempat yang mana tadi Allah Ta'ala larang. Tempat tadi Allah larang mana? Kubul. Jadi datangilah mereka di tempat tu. Min haitsu amarakumullah. Itu tempat, kata tempat buat anak. Min haitsu, daripada tempat yang Allah Ta'ala apa ni, perintahkan kamu untuk tajannub, untuk menjauhinya tadi. Sekarang ni datanglah tempat tu. Tak ada masalah dah. Inna wa yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Lepas tu barulah nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Itu pun ada kisah dia lah. Ada kisah dia. Maknanya perempuan-perempuan kamu ni bendang kamu, ataupun tempat tanaman kamu, tempat kamu tabur benih. Maka fa'tu harsakum, datangilah bendang kamu tu, tempat tanaman kamu tu, anna syi'tum, ay kaifa syi'tum, bagaimana kamu nak. Kamu nak datangi kok belakang ke, kok depan ke, kok tepi ke, berdiri ke, duduk ke, kama tasya'. Tak ada masalah. Sebab apa, orang Yahudi kan Nasara, anda tak ingat? Depa iktikad depa, kalaulah seorang tu datangi perempuan dia daripada belakang, walaupun masuk kot tempat yang betul. Faham tak? Maknanya dia datangi daripada belakang walaupun masuk kot tempat yang betul. Masuk kot kubul tapi datang daripada belakang. Yang tu dapat anak juling. Akan dapat anak juling. Juling tahu kan?
Ha? Ha. Okay. Jangan nampak tengok orang juling apa. Ha. Tu itikad tak betul. Jadi turun ayat nisaukum harsul lakum. Jadi perempuan kamu tu bendang kamu, tempat tanaman kamu. Jadi kita ada benih, kita ada bendang, ada tempat tanaman. Boleh kan ambil kursi duduk sambil-sambil nak tanam? Nak baring atau tak tanam? Boleh kan? Nak baring ke, atau nak lompat-lompat ke? Boleh. Macam tu lah. Ikutlah nak buat apa pun. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Macam mana kamu nak nak datangi. Mafi bicukilah. Cuma di sana ada kaifiah yang afdal lah. Kaifiah afdal, nak tanya afdal, tengku afdal. Dia duk cari. Di sana ada kaifiah yang elok lah. Tapi secara hukum, cara macam mana pun boleh didatangi isteri. Ini pun penting juga hukum. Quran bagi tahu semua. Benda ni kalau kita cakap saja-saja nak jadi tak elok lah. Tapi bab pengajian tak ada masalah. Fa fi hadhihi al-ayah bayyana Allah Ta'ala hukm al-haid. Dalam ayat ni Allah Ta'ala terangkan hukum haid. Wa akhbarana awalan bi najasati damil haid bi qaulihi ta'ala kul huwa adhan. Dan Allah Taala mengkhabarkan kepada kita awalan mula-mula bi najasati damil haid, dengan najisnya darah haid, dengan firman Allah Taala kul huwa adhan. Summa amara al azwaj an ya'tazilun nisa fil haid. Kemudian Allah Taala perintahkan suami-suami, Allah perintahkan dengan meninggalkan perempuan pada haid, meninggalkan isteri-isteri pada haid, pada ketika haid, iaitu ya'tazilu mubasyaratan nisa, iaitu i'tizal daripada mubasyarah, mubasyarahkan perempuan tu fima baina surah wa rukbah, fima baina pada kawasan antara pusat dan juga lutut. Walaisan murad bi'tizalin nisa an nahjuraha fil mat'am wal mashrab wal maskan fa inna tilka adatul yahud kama warada fil hadis. Bukanlah maksud i'tizalun nisa tu meninggalkan perempuan tu kita tinggalkan mereka tu pada makan, minum dan juga tempat tinggal. Bukan maksud dia. Fa inna tilka, maka sungguhnya yang demikian tu, kerana yang demikian tu merupakan adat orang Yahudi seperti mana warid dalam hadis. An Anasin, daripada Anas radhiyallahu ta'ala anhu, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Nampak? Orang Yahud dulu apabila perempuan mereka haid, mereka tak makan bersama dengan perempuan tersebut, dengan isteri mereka tu, dan mereka tidak bersama dengan mereka fil buyut. Mereka tidak bersama mereka di rumah. Asing-asing dah. Asing. Tak duduk sekali. Fa'asala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni tanya Nabi. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala turun ayat yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhiril ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai' illa nikah. Buatlah apa pun kecuali nikah. Apa dia nikah? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa nikah illa al-wat'a. Kecuali wati', kecuali jima'. Buatlah apa pun kecuali jima'. Ini satu kaul, tapi pendapat yang muktamad tak boleh buat. Sebab sini isna'u kulla syai' illa nikah, maksudnya fahamnya daripada sini isna'u kulla syai' illa nikah, boleh jugalah kita berseronok-seronok antara kawasan pusat dan lutut, kecuali nikah tak boleh. Ini satu pandangan daripada pandangan-pandangan yang ada. Tapi yang muktamad tak boleh watik dan tak boleh berseronok di antara kawasan pusat dan lutut. Itu pandangan jumhur. Pandangan jumhur. Dan dia pandangan muktamad dalam mazhab kita. Ini satu pandangan lah, maknanya tak boleh watik ya. Tak boleh watik sahaja. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu wa ana haidun summa unawiluhu nabi sallallahu alaihi wasallam
fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab wa ata'arraqul arqa wa ana haidun summa unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Dan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala dia kata, aku dulu minum dan aku dalam keadaan aku ni haid. Minum sama siapa? Aku minum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku minum air, lepas tu aku bagi kat Nabi. Summa unawiluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil air tersebut dan Nabi letak mulut Nabi di tempat letak mulut Sayyidina Aisyah. Tak? Ni minum. Bismillah, minum. Lepas tu minum bagi kat Nabi, Nabi ambil, Nabi minum, Nabi letak mulut Nabi di tempat minum, di tempat Sayyidina Aisyah letak mulut dia. Tak? Romantik tak romantik? Kehidupan Nabi dengan isteri dia. Tapi lil asaf kita tak tengok kehidupan Nabi. Kita sibuk cinta novel dan sebagainya. Lepas tu kita pun sangka yang kahwin ni semuanya enak-enak, semuanya best-best. Kahwin-kahwin rupanya macam-macam lagi ujian dalam tu. Dia nampak semua bunga-bunga. Dia tak tahu realiti dengan apa yang ada dalam buku-buku tu. Khayalan-khayalan orang. Tengok movie pula, tengok filem pula kan. Semua nampak syok-syok kan. Jadi dia awal-awal lagi dia letak semua syok. Kahwin-kahwin, awak lain pula ni. Susahlah apalah semualah. Jadi macam-macam. Tu ni kena bawa baliklah ke apa ni. Banyak lagi hadis-hadis. Nabi apa ni lumba lari dengan Sayyidina Aisyah, musabaqah dengan Sayyidina Aisyah. Macam-macam. Seronoklah kalau ni baca hadis-hadis tu. Jadi Nabi fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi letak mulut dia di tempat letaknya mulut aku. Fayashrabu, Nabi minum. Wa yata'arraq wa ata'arraqul arqa wa ana haidun. Ata'arraqu apa dia ambil? Arqa ni tulang yang kebanyakan dagingnya adalah diambil, tapi ada lagi daging sikit-sikit situ. Ada daging daqiqah. Yang tayyibah, ada lagi daging kat situ. Betul Nabi Sayyidina Aisyah ambil dengan gigi dia. Dia ambil daging tu dengan gigi dia. Macam kita makan iklan makan ayam tu kan. Pegang apa? Drumstick, chopstick. Dia pegang paha ayam tu, dia makan itu. Jadi Sayyidina Aisyah makan tulang tu, makan ambil dengan gigi dia, lepas tu dia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa unawiluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas tu Nabi buat benda yang sama. Fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Dia gigit letak mulut dia dekat tempat letak mulut Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Banyaklah baca kisah-kisah romantiknya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak buat macam mana, kita suka tengok tengok barat, tengok yang ni semua. Wal musta'an. Wa qauluha wa ta'arraqul arqa ay akhudhul lahma minal arqi bi asnani. Tu aku ambil daging daripada arq, tulang tu, dengan gigi aku. Cukup. Wa anha radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri. Wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Daripada tadi kita dapat tahu apa? Yang ni tidak ada masalah pun nak makan dengan orang haid, nak minum dengan orang haid, tak ada masalah pun. Sayyidina Aisyah makan dan dia bagi dan minum dan dia bagi kat Nabi. Nabi minum, Nabi letak mulut Sayyidina Aisyah. Begitu juga makan. Baik, wa anha radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Aisyah, dia bersandar di riba aku ataupun di pangkuan aku dalam keadaan aku ni haid.
Dan Nabi fayaqra'ul Quran, Nabi baca Quran. Summa bayyana jalla jalaluhu fil ayatil karimah annahu la yajuzu an ya'tiya zawju zawjatahu wa yahaidun. Kemudian Allah Taala diterangkan dalam ayat tadi bahwasanya tidak harus, haram suami itu dia mendatangi isteri dia dalam keadaan haid. Fa idzan qata adamul haid wa ightasalat jazalahu an yaqrabaha fil makanil lati amara Allah Taala an ya'tiyaha minhu. Jadi apabila perempuan tu dah putus haid dan dia dah mandi, haruslah bagi dia mendekati isteri dia dengan jima' di tempat yang mana Allah Ta'ala suruh datangi isteri, iaitu di kubul, bukannya di dubur. Wal aslu fil haid minas sunnatin nabawiyah iddatu ahadis, dan asal yakni dalil, iaitu ini asal dengan benda dalil atas haid daripada sunnah, daripada hadis Nabi SAW. Ada beberapa hadis, minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidah fatrukis shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa shalli. Itu perkataan Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Ini tak silap salah seorang sahabiah yang dia kena istihadah. Jadi Nabi kata kat dia, apabila haid tu datang maka tinggalkanlah solat, dan apabila dah zahaba qadruha, apabila kadar haid tu dah hilang, dah hilang dah berlalu, maka faghsili anki dama, maka basuh daripada kamu darah tu, wasalli, dan solatlah. Dipaham juga daripada sini, apabila seorang perempuan tu datang haid, maka dia perlu tinggalkan solat. Al-hikmah fil haid. I'lam wafaqani Allah wa iyyak anna al-haidha syai'un katabahu al-khaliq jalla jalaluhu wa ta'alat 'azamatuhu ala banati Adam ikhtibaran wa ibtila'an wa imtihanan. Dia kata bahwasanya haid tu, ketahuilah bahwasanya haid itu sesuatu yang Allah Taala dah tetapkan, dah tulis ke atas perempuan-perempuan Adam. Ini perempuan-perempuan, anak-anak cucu Adam, mak perempuan ni. Ikhtibaran wa ibtilaan wa imtihanan, sebagai ujian, bagi perempuan. Wa qad thabata fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil haid inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Ini haid ni adalah sesuatu perkara yang Allah Taala dah tuliskan ke atas anak perempuan ataupun anak cucu perempuan Adam alaihi salam. Sanian an-nifas. Ta'rifun nifas wa huwa damul kharij ba'da faraghi rahim minal hamli. Ta'rif nifas pada lughah dengan mana al-wiladah. An-nifas pada lughah dengan mana al-wiladah, beranak. Pada syarak ad-damul kharij ba'da faraghi rahim minal hamli, iaitu darah yang keluar selepas kosong rahim daripada kandungan, daripada peranakan. Jadi darah yang keluar selepas itu dinamakan nifas. Syarhut ta'rif. An-nifas wa damu alladhi yakhruju ba'da faraghi rahim minal hamli. Wa in kana al-mauludu 'alaqatan aw mudghatan qalat qabilatun annaha mabda'u khalqi adami. Nifas adalah darah yang keluar selepas kosong rahim daripada peranakan, daripada kandungan. Wa in kana al-maulud, walaupun dan jika maulud yang dikandung tu adalah segumpal darah ataupun segumpal daging, yang mana qabilah bidan, seorang bidan ni dia bagi tahu bahwasanya ini adalah mabda', asas penciptaan anak Adam. Maknanya kalau tak gugur segumpal darah ni, kalau tak gugur segumpal daging ni, dia akan jadi anak, dia akan jadi janin. Faham? Kita sebut mabda' dia ni, asas dia lah ni. Maknanya kalau tak gugur segumpal darah ni dan segumpal daging ni akan jadi anak, dia akan jadi janin. Dan bila qabilah cakap macam tu, maka darah yang keluar selepas segumpal darah tu ataupun segumpal daging itu pun sama juga hukum dia, hukum nifas. Wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidah. Adakah syarat nak kena berbilang bidan bagi tahu benda tadi tu, ataupun cukup seorang?
Kata musannif, wa yakfi ikhbaru qabilatin wahidah. Cukup seorang bidan je. Seorang bidan cakap macam tu memadarah. Wala budda fid damil madhkur hatta yakuna nifasan an yakuna kharijan ba'dal wiladah. Dan tidak pada darah yang tersebut tu nak jadi nifas, dia keluar selepas wiladah. Darah tu keluar selepas wiladah. Selepas beranak dan sebelum berlalu 15 hari daripada waktu beranak. Ai wa qabla mudiyyi 15 yawman minha ay minal wiladah. Iaitu sebelum berlalu 15 hari daripada wiladah. Sebelum berlalu 15 hari daripada wiladah. Wa illa falaisa binifas. Dan jika tidak, dengan mana dia keluar selepas 15 hari ataupun sebelum wiladah, maka itu bukan nifas. Wa innama huwa haidun. Itu hanya dinamakan haid. Faham kan itu? Ada yang tak faham lagi? Mafhum? Boleh faham? Faham tak? Pandang lama tak? Faham? Sekali lagi. Okey. Darah yang keluar selepas wiladah tu, kita nak iktibarkan dia darah nifas. Darah yang keluar tu, kita nak hukumkan dia darah nifas, mestilah dia keluar satu selepas beranak. Selepas beranak dan sebelum berlalu 15 hari daripada waktu beranak. Satu Muharram. Satu hari bulan senang. Satu hari bulan kira ni. Satu hari bulan 4. Satu hari bulan 4 dia beranak. Satu hari bulan 4 nak cukup 15, 6 lah. 16 kan? 16 bulan 4. 1 bulan 4, 2, 3, 4, 16 cukup 15. Okey. Jadi dia beranak 1 bulan 4. Nak dikira darah tu darah nifas, mestilah darah tu keluar selepas beranak. Katalah dia beranak pukul 4, maka mestilah darah yang keluar selepas pukul 4 tu dan dalam tempoh ni. Dalam tempoh ni. Kalau ada darah keluar dalam tempoh ni, kita akan hukumkan darah tu darah nifas. Maknanya sebelum berlalu 15 hari. Kalau selepas 15 hari baru keluar darah, maka perempuan tu kita akan darah tu kita akan hukumkan darah haid. Dengan syaratlah cukup 1 hari 1 malam dan tidak lebih 15 hari 15 malam. Boleh faham? Itu maksud dia. Ataupun darah tu keluar sebelum beranak. 1 bulan 4 beranak, sebelum tu 2 hari bulan 4 keluar darah. Itu pun tak dikira sebagai nifas. Itu dikira sebagai darah haid. Pun dengan syaratlah cukup sehari semalam dan tidak lebih 15 hari 15 malam. Jadi wala budda fid damil madhkur hatta yakuna nifasan an yakuna kharijan ay an yakuna dam tu kharijan ba'dal wiladah. Dia keluar selepas wiladah. Tak dapat tidak daripada pada darah yang tersebut tu nak jadi nifas, an yakuna, bahasanya darah tu keluar ba'dal wiladah, iaitu qabla mudiyyi 15 yawman minha, iaitu sebelum berlalu 15 hari daripada wiladah. Wa illa, dan jika tidak, dengan makna dia keluar selepas 15 hari ataupun kita kata dia keluar sebelum wiladah, falaisa binifasin, maka bukanlah darah tu darah nifas. Itu darah tu darah apa? Wa innama huwa haidun, darah tu darah haid. Darah tu darah haid. Baik. Wajhut tasmiyah dia nak sebut di sini. Apa wajah tasmiyah? Dinamakan nifas. Wa summiyan nifasu nifasan li khuruji ba'da nafsin. Dan dinamakan nifas itu sebagai nifas kerana keluarnya darah tersebut selepas nyawa. Sekarang baby keluar baby kan ni kan dia nyawa. Jiwa. Nyawa ataupun jiwa. Bayi itulah. Jadi dia keluarnya selepas nafsin. Jadi dinamakan nifas. Al-aslu fin nifas. Al-aslu fin nifas hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu 40 yawman aw 40 lailah
Jadi asal pada nifas tu adalah hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia kata orang yang bernifas pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam depa duduk 40 hari. Depa duduk 40 hari ataupun 40 malam. Sekarang ni kita orang perempuan ni pantang lah, dia akan pantang 40 hari. Dia akan pantang 40 hari ataupun lebih. Ataupun kita kata ni dia berpantang 40 hari ataupun 40 malam. Fa fi hadzal hadis dalilun li ghalibin nifas. Pada hadis ni ada dalil bagi ghalib, bagi sekurang kebiasaan nifas. Wa annahu arba'una yawman, dan bahwasanya ghalib nifas tu 40 hari. Wa amma aqalluhu, adapun sekurang-kurang nifas fa huwa lahzatun, iaitu sedetik ataupun kita kata seperludahan. Wa aktsaruhu situna yawman, sebanyak-banyak nifas 60 hari. Wa sayatil hadis anha insyaallah taala, dan akan datanglah hadis perbicaraan berkenaan dengan nifas ni insyaallah taala. Baik. Boleh ya? Ni nak takrif ya. Pembahasan nanti ada satu das yang khusus dengan bab nifas. Baik. Salisan al-istihadhah, ta'riful istihadhah. Al-istihadhah damun yakhruju min adnar rahim fi ghairi ayyamil haid wal nifas. Ni salah satu takrif lah. Ada takrif sebut damu jibillatin yakhruju min adna rahimil mar'ati, iaitu darah illah, darah penyakit yang keluar daripada adna. Kalau tadi aqsa yang paling jauh, ini di tempat yang paling dekat, urat yang paling dekat dengan rahim perempuan. Dinamakan urat tu azil. Jadi bagi sebut lagi. Tengok tak apalah, yang tu takrif lain. Kita baca takrif ni. Jadi istihadhah damun, darah yang keluar daripada rahim adna rahimil mar'ati, keluar daripada rahim yang paling dekat. Fi ghairi ayyamil haid wan nifas, pada bukan hari-hari haid dan bukan hari-hari nifas. Itu kena tahu lah hari-hari haid dan kena tahu hari-hari nifas. Jadi bukan daripada hari haid, bukan daripada hari nifas, kita akan hukumkan dengan istihadhah. Syarhut ta'rif, ad-damu salis wal akhir min ad-dima'il kharijah min al-farjih wa damul istihadhah wa yuqalu lahu damu fasadin aidan, dikatakan juga damu fasad. Sebab dia ada khilaf lah, ada yang kata damu fasad, darah istihadhah ni dia tidak dikatakan kecuali darah yang menghubungi haid, yang berhubung dengan haid pun dinamakan darah istihadhah. Adapun darah yang keluar budak-budak sebelum 9 tahun keluar darah tu tak panggil darah istihadhah. Ataupun perempuan menopause ada keluar darah pun tak panggil darah istihadhah sebab tidak dihubungi dengan haid. Itu satu pandangan. Yang muktamadnya dipanggil juga istihadhah, dipanggil juga istihadhah. Tak kitab lain pun macam itulah, dia akan sebut 3 darah ni je. Wa yuqalu lahu damu fasadin aidan, dinamakan juga damu fasad, darah rosak. Wa huwa damun yakhruju min adna rahim. Dan darah istihadhah ni darah yang keluar daripada daripada adna rahim, rahim yang paling dekat. Bi khilafil haid fa innahu yakhruju min aqsa rahim, bersalahan dengan haid dia keluar daripada kawasan rahim yang paling jauh. Wa yakhruju fi ghairi ayyamil haid wan nifas, dan dia keluar pada selain daripada hari-hari haid dan juga hari-hari nifas. Ai anna damal istihadhah huwa ma ada damil haid wan nifas, iaitu darah istihadhah tu selain daripada darah haid dan juga nifas. Wa ma'na dzalika anna kulla damin lam nahkum alaihi bi annahu damu haidin wa la nahkum alaihi bi annahu damu nifasin fa innahu yakunu damu istihadhatin. Makna yang demikian tu bahwasanya tiap-tiap darah yang kita tidak hukumkan ke atas dia darah haid dan kita tidak hukumkan ke atas dia darah nifas, maka darah tu adalah darah istihadhah. Tajibu lahul ahkam allati sayati zikruha, maka wajiblah bagi darah ni hukum hakam yang akan datang sebutnya. Al-aslu fil istihadhah, al-aslu fi ahkamil istihadhah iddatu ahadis, beberapa hadis. Minha al-awwal an Fatimah binti Abi Hubaish, ini tadi Fatimah binti Abi Hubaish, annaha kanat tustahab,
Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah binti Abi Hubaysh ni dia ni dulu orang yang kena istihadah. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat dia, idza kana damul haidi fa innahu damun aswadu yu'raf. Nabi kata kat dia apabila darah tu darah haid, maka sesungguhnya darah haid tu adalah darah hitam yang diketahui. Di sini ada isyarat kepada apa? Syarat kepada apa? Syarat kepada tamyiz. Syarat kepada tamyiz. Jadi darah haid itu darah hitam. Darah hitam yang makruf, yang diketahui. Jadi waktu tu tamyiz. Sebab tu orang dalam masalah perempuan yang ada istihadah nanti dia akan kedepankan tamyiz. Dia akan kedepankan tamyiz daripada adat dia. Itu atas pendapat yang muktamad. Pendapat muqabil muktamad iaitu dia kedepankan adat. Idza kana dzalika fa amsiki anis shalah wa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli fa innama huwa irqun. Jadi jika yang keluar tu darah yang hitam yang diketahui tadi itu, maka darah tu darah haid. Bila darah haid, fa amsiki anis shalah, maka tahanlah diri kamu daripada solat. Maknanya jangan solat. Fa idza kana al-akhar, maka jika yang didapati adalah selain daripada darah tu, bukan darah hitam yang diketahui tadi itu, maknanya bukan darah haid, fatawaddai, maka berwuduklah, wasalli, dan bersolatlah. Fa innama huwa, hanya saja darah itu adalah irkun, iaitu darah daripada darah daripada irq, daripada pembuluh darah itulah irq yang dinamakan azil. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam al-farqa baina damil haid wal istihadah min khilal at-tamyiz baina ad-dima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan perbezaan antara darah haid dan darah nifas daripada min khilal min khilal at-tamyiz. Mudah kata maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbezakan darah haid dan darah nifas daripada tamyiz. Dari sudut tamyiz, dari sudut membezakan daripada darah-darah tu. Fadamul istihadah yughayyiru damal haid. Maka darah istihadah dia berbeza dengan darah haid. Wa damul istihadah yakhruju min irqin. Darah istihadah keluar daripada irq, iaitu satu urat. Itu kata pembuluh darah lah, satu urat. Yuqalu lahu adil. Yuqalu lahu al-adilu. Dikatakan bagi urat tersebut al-adil bil ainil muhmalah wa kathri dzalil mu'jamah. Ain muhmalah, ain tak ada titik. Nak bezakan dengan ghain. Kasri zal al-mu'jamah, zal yang ada titik. Kasrahkan zal yang mu'jamah. Bi khilafi damil haid, bersalahan darah haid, fa innahu yakhruju min qa'rir rahim. Bersalahan darah haid keluar daripada hujung rahim. Qa'ar rahim, pantat rahim kita panggil. Semua setengah tempat pantat tu dia, tapi memang tu dia punya ni, dia lafaz dia ada banyak makna. Kalau belah KL pantat tu tak elok lah. Dia lebih terkenal dengan lafaz mencarut lah. Lafaz carut lucah. Tapi kalau belah Kedah tak ada masalah. Ni pun sebut pantat kuali, ataupun dah habis dah lah sampai dah pantat dah sebut. Sama kopek kopek Kedah fi muskilah, habis Terengganu masalah sikit. Terengganu Kelantan. Jadi kalau duduk kat Terengganu dah sebut slow sikit. Dan kopek maksud dia dompet tu. Dan kopek bahasa. Baik, asani yang kedua. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah bintu Abi Hubaysh ni datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat, dia kata, ya Rasulullah, inni imra'atun ustahad fala athur. Afa ada'u shalah? Aku perempuan yang kena istihadah dan aku tak suci-suci. Adakah aku tinggalkan solat? Bukan.
Ustahad ya. Imratun ustahad fala athur, aku tak suci. Sah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la inna ma dzalika irqun wa laysa bil haidah. Mustahadah ni haid. Ada. Apa dia tengok lain ustahad ni. Maksud dia haid ke istihadah ni? Fahamnya daripada jawapan Nabi SAW tu dia kata haid. Sebab Nabi kata walaisa bil haidah la inna ma dzalika irqun, itu bukan haid tu, itu irqun. Nak bagi tahu itu istihadah, maknanya darah yang keluar daripada irq, satu urat yang dinamakan azil tu. Itu bukan darah haid. Maka fa idza aqbalatil haid fatruki solat, apabila haid datang maka tinggalkan solat. Wa idza dhahaba qadruha, maka bila dah dah hilang dah qadar dia tu, dah berlalu dah qadar dia, maka faghsili an kidama wa salli, basuh daripada kamu darah dan sembahyanglah. Fal hadisu dalilun ala anna al mar'ah idza mayyazat damal haid min damil istihadah ta'uddu damal haidi wa ta'mal ala ikbalihi wa idbarihi wa idza qada qadruhu ightasalat anhu summa sara hukmu damil istihadah hukmal hadas fatatawaddau li kulli salatin kama sayati tafsiluhu. Maka fal hadis al hadis alladhi qara'na wa huwa al hadis tsani, itu adalah dalilun, merupakan dalil ala anal mar'ah, bahwasanya perempuan idza mayyazat, dia dapat bezakan darah haid daripada darah istihadah, maka dia akan hitung darah haid. Wa ta'uddu damal haid, dia akan hitunglah berapa hari tu. Dapat bezakan. Wa ta'mal ala ikbali, dan dia beramal ala ikbali, atas datangnya darah haid itu dan berlalunya darah haid itu. Okey, sampai sini ni darah haid ni dapat bezakan. Ni hitam semua contohnya. Jadi apa ni, datang darah haid, maka dia akan itulah, dia akan beramal dengan datang dan perginya darah haid tersebut. Datang kira haid, pergi kira suci. Maka yang selepas tu semua adalah istihadah, hukum dia hukum hadas. Fa idzan qada qadruhu, apabila berlalu qadarnya, qadar haid, ightasalat anhu, dia mandi, summa sara hukmu damil istihadah hukmal hadas, kemudian jadilah hukum darah istihadah tu hukum hadas. Fa tatawaddau li kulli solah, maka dia berwuduk bagi tiap-tiap solat, seperti mana akan datang perinciannya. Wa idza arafta ma taqaddama, apabila kamu dah tahu dah apa yang telah lepas, fa'lam anna dama al kharija min al farji la yakhlu illa an yakuna wahidan min hadhihi salasah, fa imma an yakuna dama haidin aw nifasin aw istihadatin. Jadi kamu dah tahu dah bahwasanya darah tu apa yang telah berlalu, telah lalu sebutnya, maka ketahuilah bahwasanya darah yang keluar daripada faraj perempuan tu tidak sunyi salah satu daripada tiga ni, sama ada darah tu darah haid, nifas ataupun istihadah. Khatimatun fi hukmi rutubatil farj, keputihan. Khatimah pada menyatakan hukum keputihan. Wa mimma yanzilu minal farji wa laysa daman ma yusamma bi rutubatil farji, dan daripada apa yang daripada sesuatu yang turun daripada faraj, dan ini bukan darah. Dia bukan darah. Apa yang dinamakan bi rutubatil farj, apa yang dinamakan dengan rutubah al farj, ataupun bahasa kita sebut keputihan. Wahya ma'un abyad, iaitu keputihan tu, rutubatul farji itu adalah ma'un abyad, air putih, mutaraddidun bainal madhi wal arak,
Dia tu tengah-tengah dia antara mazi dan juga peluh. Antara mazi dan juga peluh. Begitulah sifat dia. Ma'un abyad yang mutaraddid, antara mazi dan juga peluh. Wa yutasaalu anha hal hiya, dan ditanya, dan kata dan ditanya-tanyalah, dan ditanya-tanya berkenaan dengan rutubatul farj ni, hal hiya tahiratun am najisah, adakah rutubatul farj ni suci ataupun najis. Wa hal khurujuha yanqudu alwudu'a am la, dan adakah keluarnya rutubatul farji ni membatalkan wudu ataupun tidak. Ini antara yang ditanyalah. Satu, adakah dia suci ataupun najis, dan yang kedua, adakah dia membatalkan wudu ataupun tidak. Baik, khulasah hukum dia, kesimpulan hukum rutubatil farji ni, in annaha in kharajat minal zahir falaysat binajisah wala tanqudul wudu, wa in kharajat minal batin naqadatil wudu wa hiya najisah. Khulasah hukum, jika rutubatul farji, keputihan ni keluar daripada kawasan zahir. Apa dia kawasan zahir? Kawasan yang wajib perempuan basuh apabila istinja. Bila dia duduk terbuka sikit, jadi kawasan yang wajib basuh tu, kita pun, kita punya kemaluan bukan wajib basuh semua sampai dalam, wajib basuh kawasan zahir. Jadi samalah perempuan pun ada kawasan zahir yang wajib dia basuh. Jadi kalau keluar daripada kawasan zahir tersebut, kawasan yang wajib basuh ketika istinja tu, maka hukum dia suci dan tidak membatalkan wudu. Maka falaisat binajisah wala tanqudul wudu. Wa in kharajat minal batin, dan jika keluar ia rutubatul farji ini minal batin, daripada batin, iaitu keluar daripada kawasan yang tak wajib basuh. Faraj perempuan ada kawasan yang wajib basuh kan, itu kawasan zahir. Lepas tu ada kawasan yang belakang lagi daripada itu, kawasan yang tak wajib basuh, itu kawasan batin. Kalau keluar daripada belakang kawasan zahir tu, iaitu kawasan batin, maka naqadatil wudu wa hiya najisah, maka rutubatul farji tadi itu membatalkan wudu dan hukum dia najis. Wa in syukka, kalau dia syak, fiha fi rutubatil farji, jika disyakkan fiha fi rutubatil farji, hal hiya zahir am minal batin, kalau syak zahir ke batin, keluar daripada zahir ke batin, fala naqda wala najasata, maka dia tidak membatalkan wudu dan juga dia tidak najis. Batin nak sebut apa tu zahir, apa tu batin. Wa zahir wa alladhi yajibu ghusluhu fil ghusli wal istinja. Kawasan zahir adalah kawasan yang wajib basuh pada ketika mandi dan ketika istinja. Itu kawasan zahir. Wal batin khilafuhu, dan batin khilaf. Dan ini adalah ma'tamadahu Ramli rahimahullah. Kalau nota yang nak tulis itu anda ambil daripada Izalatul Iltibas. Satu anda bahagikan kepada tiga, bukan anda bahagikan kepada tiga, anda terjemahkan je. Apa ni daripada Izalatul Iltibas, itu pandangan Imam Ibn Hajar. Ini pandangan Imam Ramli. Ibn Hajar dia bagikan kepada tiga keadaan. Satu, sama macam inilah, keluar daripada kawasan zahir. Rutubatul farji itu keluar daripada kawasan zahir. Itu kawasan yang wajib dibasuh ketika istinja dan mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia keluar daripada kawasan yang sampai zakar ketika jima. Keluar daripada kawasan yang sampai zakar ketika jima. Maknanya di sini, di sisi Imam Ramli, kawasan apa? Kawasan batin. Tak. Imam apa ni, di sisi Imam Ibn Hajar, batin lah, tapi dia kawasan yang sampai zakar. Ada kawasan, dia ada bagi dua. Satu kawasan yang sampai zakar, satu kawasan yang tak sampai zakar ketika jima. Satu kawasan zahir, itu kawasan yang wajib basuh ketika mandi dan ketika istinja. Yang kedua kawasan yang sampai zakar ketika jima. Dan yang ketiga kawasan yang jauh daripada tu lagi, iaitu kawasan yang tidak sampai zakar ketika jima. Jadi kalau keluar tu daripada kawasan zahir ataupun kawasan yang sampai zakar ketika jima, maka hukum dia suci di sisi Ibn Hajar, dan najis di sisi Ramli. Hak kedua ni najis di sisi Imam Ramli. Ada. Lepas tu yang ketiga ni pun najis. Yang ni bil ittifaq. Hak kawasan yang tak sampai zakar ni, ini najis inda Ramli dan juga inda Ibn Hajar. Tengok dekat hamish tu.
sebelah, muka surat sebelah. Wa ma zakarnahu huwa ma'tamadahu al-allamah ar-Ramli walladhi i'tamadahu Ibnu Hajar anna rutubatal farji tahiratun in kanat min haddi zahir aw minal batin mimma yasiluhu zakarul mujami'. Wa ma ada zalika fanajisun qat'an. Kalau Ibnu Ramli dia bagi dua, zahir batin. Imam Ibn Hajar dia bagi dua batin tu. Batin yang sampai zakar, batin yang tak sampai zakar. Faham kan? Kalau Ibn Hajar dia bagi dua, zahir dan juga batin. Batin ni tak ada tafsir dah. Sampai zakar ke tak sampai zakar ke, tak ada dah. Hukum dia keluar dari situ najis dan membatalkan wudu. Adapun Ibn Hajar zahir, lepas tu batin, dan batin yang dia bagi dua. Batin yang sampai zakar atau jima' dan batin yang tak sampai zakar atau jima'. Jadi yang batin yang zahir memang tak najis lah dan juga tak membatalkan wudu. Dan batin yang sampai zakar ni, yang ni tidak membatalkan, yang ni juga apa ni tahir hukum dia. Boleh ha? Habis rutubatul farj. Boleh tengoklah dalam nota tu ataupun tengok dalam Izalatul Iltibas pun ada juga. Wa dalil ala ma taqaddama annal madhiya najisun wa yanqudul wudu bil ittifaq wa wasfuhu annahu minal batin Jadi dalil atas apa yang telah lepas tadi berkenaan dengan alamat taqaddama tu min apa ni min hukmi rutubatil farji tu, daripada hukum keputihan tu, annal madhiya najis, madhi hukumnya najis, dan madhi juga yang kudul wudu, membatalkan wudu bil ittifaq, dengan ittifaq, tak ada khilaf. Wa wasfuhu annahu minal batin, dan juga apa ni mazi tu dia apa ni wawasfuhu, dan bersifat dia mazi tu daripada batin, maknanya dia tu datang daripada batin, daripada dalam, daripada kawasan batin. Wawasfuhu annahu minal batin, maka fa idza kanati rutubatu minal batin fahiya kal mazi, maka apabila rutubah tu daripada batin, maka waktu tu dia ambil hukum mazi, iaitu seperti mazi pada hukum. Wa idza kanat minal zahir faqad ashbahatil araq, apabila dia keluar daripada kawasan zahir, maka pada ketika tu dia apa ni menyerupai peluh. Dia ambil hukum peluh. Faham tak? Wal araq tahir wala yanqudul wudu, dan araq hukum dia apa? Hukum dia tahir dan dia tidak membatalkan wudu, maka dia ambil hukum araq suci dan tidak membatalkan wudu. Fa fi halati syak fa innal yakin la yuzalu bi syak, dan pada keadaan syak, maka semuanya yakin tidak dihilangkan yakin itu dengan syak. Li'annal asla at-taharah, kerana asal itu taharah. Jadi bila syak daripada zahir ke batin, suci ke najis, waktu itu kita akan ambil hukum suci, kerana asal adalah suci, dan pada asal juga adamun naqdi, pada asal adalah ketiadaan membatalkan. Allahu alam. Ad-darsus tsani fi sinil haid wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi. Allahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.